Semua orang sekarang ni rasa susah nak melapor dalam hartanah, betul tak? Kerana sempena dengan pandemik COVID-19, semua orang cakap hartanah akan menurun 70%. So ada orang cakap sekarang ni kalau nak masuk property market ni, kalau nak beli sekarang beli. Tapi adakah betul ke sekarang ni pasaran hartanah dia akan turun sebanyak 70%? Apakah pandangan Tuan Yusrizam? Assalamualaikum, selamat pagi semua. Ya, morning. Sihat Dah makan ke? Mesti sudah. Hari ini sikit pukul 8 sudah bangun. Makan dulu. Standby kali ini dia sharing. Okay. So basically yang sekarang kita dengar kan, ada yang bagi pendapat sekarang kita pasaran hartanah kita menurun sebanyak 70%. So firstly kita tengok apa punca dia lah, apa punca yang ada orang yang berkata demikian lah. So yang pertama yang pendapat saya lah, ada spekulasi. Kalau tengok spekulasi ni datang daripada netizen sendirilah, ramai-ramai orang kat luar sana, especially those yang tak beli lagi. yang tak beli hartanah lagi, yang dia asyik dia cakap tahun depan turun lagi, jangan beli dulu, tahun depan turun, minggu depan turun, bulan depan turun. So kalau tengok trend speculation ni, saya rasa sejak dari beberapa tahun lepas ataupun 5 tahun lepas pun ada. Orang cakap jangan beli tahun ni, tahun depan turun. Okey, bila masuk dah tahun depan, jangan beli tahun ni, tahun depan turun. Turun. Tapi hakikatnya harga properti ni tak turun pun. Dia keep on naik, walaupun kalau kita tengok dari segi peningkatan mungkinlah tak setinggi macam tahun 2011, 2012 dulu lah. Tapi dia punya trending still going up lah. Jadi yang pendapat saya yang pertama, punca dia adalah spekulasi lah, cakap-cakap orang ramai, especially those yang masih lagi tak beli tu. Kemudian unjuran daripada pakar-pakar hartanah lah, otai-otai hartanah tu lah. Okay. So ada yang kata turun. Of course kita memang akui harga tu turun, tapi tidaklah sampai 70%. So sekurang-kurangnya mungkin max boleh pergi dalam 20 to 30%. Itu pun jangkaan kita mungkin selepas September, selepas kita punya moratorium habis, sebab orang dah tak, kebanyakan mana yang ada mungkin lebih daripada satu atau dua rumah dah tak ada orang kata holding power, nak bayar installment dan sebagainya. So mungkin waktu tu just dia nak let go je. Just nak let go, just nak break even dan dapat balik dia punya orang kata dia punya modal, dan mungkin kalau ada pun mungkin sedikit profit. So tapi taklah sampai 70% tu, saya rasa agak mustahil lah. Itu pendapat saya lah, yang spekulasi lah yang pertama. Mungkin ada yang lain nak share nanti. Macam mana dengan Najib? Okey. Pendapat saya sama seperti Abang Yus. Promise dia rumah 1 juta. Kalau kita fikirkan harga turun sebanyak 70%, maksudnya rumah harga 1 juta dijual dengan harga 300,000. Betul lah. Abang beli dulu. Kalau gitu, saya tak tahu daripada sumber mana yang dikut. Mungkin betul lah spekulasi orang-orang yang tak pernah beli rumah, tapi dia mengharapkan harga rumah tu keep on decrease, turun. Benda tu agak pelik. So saya anggapan ataupun pendapat, kalau kita tengok daripada previous history daripada krisis ekonomi global 2008, kita nampak pun ada penurunan pun tak sebanyak 70%. Sekadar 20 ataupun 30%, itu pun dah nampak penurunan. Kebanyakan orang tengok dia,
kita sekarang ni kurang transaction, maksudnya kurang orang beli rumah. So dia orang beranggapan bila kurang orang beli rumah, harga rumah tu terus menurun sebab transaction tak banyak. So harga menurun. Tak, sebab harga ni still owner dan pemaju yang tetapkan. Dia still kena kira costing, dia still kira keuntungan dia masa beli, apa kos-kos yang dia laburkan terhadap rumah tu. So tak semestinya harga tu akan turun secara mendadak. So even ada sedikit penurunan pun still pembeli home owners ataupun developer still making a profit there. So kalau cakap turun sampai 70% tu, itu adalah satu spekulasi. So kita boleh cakap kita akan nampak penurunan, tapi penurunan tu sehingga sampai 70, mungkin 20 hingga 30%. Itu pun kita dah panggil tu land chop lah. Itu kira sedap gila kalau kita nak beli, kalau dapat 20, 30, even 40% pun. Itu adalah desperate seller lah. Kita akan dapati banyak desperate seller. After moratorium kan, after 6 month moratorium, maksudnya 2021 kita akan dapat banyak desperate seller. Tapi harganya tak adalah macam ridiculous 70% bagi saya. Okay. Ya, macam mana dengan Isaac? I think it's my turn lah. Okay, saya kira. Okay, so memang I very agree to so-called dua typos ni ya. So Encik Yus dengan Encik Najib bahawa 70% keturunan untuk property is mustahil lah, impossible lah. Because that one is not crisis already, is a super crisis already. Ini memang crisis yang kita tak pernah nampak lah. Okay, I akan say untuk saya 9 tahun dalam industri ni lah. So I pernah beli property since tahun 2009 starting lah. So my first house, everything starting. So I boleh pakai satu scenario analysis since I give some data. So I using so-called Taman Desa as satu contoh lah. Okay, untuk mana I duduk dekat sini, I memang tahu dia punya so-called transaction dekat ini kawasan. In 2019, once about 900 plus square foot punya properties, lebih kurang jual dalam harga 200,000 when crisis time lah, 2008 crisis time lah. So the harga is about 200,000. So that's why you see if kita pakai itu statistik untuk ini 30 tahun statistik daripada tahun 1990s, okay, 1990s. I pakai 1990s, mana 97 kita ada satu krisis, 08 and 09 we have one crisis, the world crisis, Asia crisis, world crisis. Now is so-called another crisis. We can boleh cakap ini crisis adalah pandemic crisis atau petroleum crisis. Okay, so dalam ini tiga crisis, based on the so-called analysis from the data from the JPV Asia, kita dapat tahu walaupun dia punya curve macam W curve up and down, up and down, up and down but overall the pricing of the so-called acquisition untuk rumah dia pun steady dekat KL about I can say about 6.5%, lebih kurang dari itu 6.5%. Okay, in Selangor lebih kurang dalam 5% lah. Okay, 5%. So kalau kita kira based on this calculation, so dalam tahun 2016-17 is a high peak time. Okay, I think about 17 lah high peak time. So slowly 2008, okay, 18, so semakin turun harga kita. So slow lah, stagnant lah, slow, turun sampai sekarang. Okay, example satu kondo dekat Taman Desa, sekarang harganya 900 square foot lebih kurang subsale, harga dia lebih kurang dalam 300, paling murah lah I dapat nama is about 360 to 400 in between this category lah for subsale. So okay, we do some simple calculation mathematics. Okay, kalau let's say lah 2009 lah, okay, is about sama hari ini, okay, about 11 tahun kan. 2009 tolak dengan 2020 about 9 years. 11 tahun. 11 tahun kita kira dengan lebih kurang inflation dengan appreciation, standard appreciation saja untuk rumah. So 11 dalam dengan I make it 7 lah, senang kira. About 77%, 77% from the 200,000, okay, times 77%. So
sepatutnya harga rumah hari ini untuk back to the 2009 punya harga is dalam harga 357,000, lebih kurang 360,000. So for me kalau you tanya saya lah, drop is drop, tapi tak akan drop 70%, ini mustahil. Kalau based on paling tinggi harga since 2016-17 is about 500,000. So sampai hari ini 360,000 is slightly drop about I can say about tak sampai 40%. So kalau 40% is 300,000 already. So it drop about 20 plus to 30%. Dulu beli tu bare unit lagi best. Sekarang beli best subsale, ada furnish lagi, ada renovation lagi. So harga dia kalau let's say kira lah hari ini. So you bought it harga on about 260,000 in Taman Desa. Dia macam serupanya you beli satu property dekat when 2009 crisis time. That's why from this fact so kita nampak harganya sekarang is consider sudah jatuh paling peaknya awal lah. Peaknya awal I think about jatuh lebih kurang dalam maximum kalau maximum jatuh lagi lah 40%, itu aja the max. 70% is mustahil. Kalau ada I sudah standby cash untuk beli lah. Okay, mana area boleh beli lah. Okay, tapi so far I think I believe lah based on I dekat kawasan ni, okay, the Keng Road area, the so-called Taman Desa area. Kalau itu property sekarang, let's say lah, based on I cakap, ada drop 40% sampai 300,000, I believe tak sampai 300,000 5 aja atas sudah ada so-called buyer sudah nak beli. So long queue, belakang ni all the buyer sudah ada text saya, this beauty kalau ada apa property yang macam ni harga dengan ni tempat, sila bagi saya tahu, I sudah nak beli, nak bayar, nak beli lah, nak bayar untuk beli lah. So that's why tak sampai 40%, I think 30% sudah orang ticket already, angkat already. So that's why for 70% I don't think so lah. Okay, based on my opinion. Yes. Sebab kalau lelong pun saya rasa max mungkin 40. Below market value kan. So kalau 40. Kalau dah 70% tu bukan lagi nama lelong tu. Yang tu super lelong tu. Super lelong. Tapi apa tu media mana yang cakap pasal harga tanah turun sampai 70% tu? Macam saya tak dapat nak tahu punca apa tu dia punya source sumber. Siapa yang cakap sampai ada satu doktor hartanah dia cakap property akan dijangka turun 70%. That's why yang tu berita tu ramai orang komen lah. So kita juga nak tinjau ni sama ada pasaran hartanah memang akan turun ke tidak. So sebab kalau kita tahu yang harga hartanah ni dia seiring dengan ekonomi kita lah. So kalau sebab saya ada terbaca dalam satu artikel kalau tak silap saya, kalau harga even property tu kalau jatuh sampai 50%, bank kita akan hilang dia punya capital fund lebih kurang dalam nearly to 60 billion tak silap saya. Okay. 60 billion. Kalau sampai 50% je. 50% je. 50% capital fund kita hilang nearly to 60 billion. So bayangkan kalau 70%. So kalau 70% tak tahu apa jadi dengan ekonomi lah. So bagi saya, pendapat saya mustahil jugalah. Memang mustahil lah sampai 70% and then tak akan sampai macam tu lah. Tidak, memang ekonomi kita memang sebab run up sama sekali. Sebab untuk harga rumah kita pun kena beberapa factors yang akan tentukan harga rumah juga. Okay, first dari segi kawasan, okay, location is penting. So kalau let's say lah dia cakap 70% lah, takkan tempat-tempat macam KL Central dia jatuh 70% lah, tak mungkin. So one is location, then after that we have a rental yield. So rental yield pun akan support dengan tu pricing. Takkan jatuh, kalau even though rental kita boleh sewa let's say 1,800-2,000, takkan ini property dia akan jatuh sampai 150,000 atau 200,000. So because rental yield is there to support, then some more the population. So in the market.
So semakin bertambah. So I mean it's not about so-called demand and supply lah. So tak mampu beli dia pun kena sewa juga, like I say. So faktor-faktor sini so-called confident of level, about the ROI, the rental yield. So dia akan so-called is a pillar atau tiang yang akan so-called untuk support on the pricing. Dia tak akan bagi dia jatuh mendadak sampai 70%. He is the so-called so-called benda yang kita ni akan nampak jugalah. So that's why I say it's impossible. Kalau tengok dekat kita punya komen ni, agent, I tengok kawan-kawan komen. agent kita dah ready nak beli dah kalau 70% ni. Tidak boleh jawab markup lagi Semua orang nak beli. Nak beli. Ramli nak markup 70%. Okay. Klasik markup. Oh gila. Gila. Nazri nak tapau 5. Power Nazri. Memang boleh dapat cash out banyak gila. Semua orang nak ambil peluang ni. Bagus. Good. So that's why I can see the tak sampai orang luar nak beli kita agent semua suruh beli. How can you be agent dapat first hand information 70%. Terus agent sapu aja. Betul. Tak payah jual lagi dah. Yes, correct. Betul. Itulah sebab yang bidang-bidang yang saya pakai ada penurunan 20, ada 15%, ada yang cakap 30% media macam berita harian kod ada seorang penilai, ada seorang ejen hartanah. Dia kod sampai 20-30% je, tapi ada doktor yang cakap 70% quite impressive. I believe itu doktor pun nak beli kot. Dia speculate ramai lagi bayar. Betul. Yes. Tanah gitu. Yes. Mungkin kategori macam ada Hafiz dia ada komen tadi, Hafiz Aziz, dia kata mungkin 70% tu boleh dapat, tapi dia punya condition jangan terkejut lah. Mungkin tinggal dinding aja kan. Pintu tak ada, tingkap tak ada. So basically tu kategori orang kata macam rumah busuk punya kategori lah. Then that one is boleh consider jugalah kot. Tak dapat rumah busuk 70% below tu, itu pun Ya. Kalau contohnya kat Taman Desa ada macam ni condition, I pun angkat aja. Sebab ni to land cost pun sudah cukup untuk fix the criteria jadi. So like I said lah, so you see dari tahun 2009, so when I start so called beli property dalam harga 200,000, so macam hari ni kita jangan cakap apa tu so called rental you everything, we cost about land cost lah. Dalam 11 tahun land cost tu dia akan naik, confirm one, that one. Tanah biasa aja, tanah apapun dia akan naik based on the so-called the demand of the so-called the advance of the so-called city. So the demand and advance. So land cost dia akan naik. So naik tu, so memang akan bring out the price of the property juga as a satu so-called threshold lah. Kenalah so tak akan turun sampai ini stage lah. Boleh turun sampai ini stage lah. Pasaran Beli tanah cukup dah. Sudah untung. Tapi ada rumah. Mungkin Mr. Yong nak adapt sikit. Yap. Since dia kalau you tanya saya, sebab dia tanya kita kan. ada ni saya jadi MC je. Kita tanya dia. Jadi MC je. Saya jadi MC santai kan. Jadi MC kena ada satu orang MC kan, betul tak? So kalau you tanya saya, pasaran hartanah nak turun 70%, mungkin ada, tapi jarang. So mungkin yang tu ialah desperate seller. Mungkin sekarang ni dia nak perlukan duit tak sampai 70% kot, mungkin sampai 30, 40 macam tu. Sebelum ni saya ada beli lelong pun dulu ialah 30% sampai 40%. Ya, memang ada yang sampai 50%, 60%, tapi kalau you pergi tengok rumah tu mungkin hanya tinggal tiang saja. So saya pernah pergi Lawan di mana yang tu ialah flat ataupun apartment lah. So saya pergi sana, dia tak ada pintu, tak ada tingkap, hanya tiang saja. Kemudian dia jual 7,000.
Kalau Oh. harga pasaran lebih kurang 45,000, dia jual 7,000, yang ni berapa? Yang ni hampir dengan Banyak tu. 70% kot. Ha, Ada yes. Lebih kurang. Ada kot. Ha. Dia berani beli tak? Sebab dia jiran-jiran tu semua tak ada. Jiran-jiran pun ada tiang saja. Dia langsung tak ada pintu tingkap pun tak ada. So kalau dia beli, dia nak buat betul-betul dia punya rumah tu tapi dia punya jiran tak ada, macam mana? Betul tak? So mungkin sekarang test fit seller kita boleh cari, tapi mungkin kita nak harap 30-40 adalah. Sebelum ni saya pernah jumpa test fit seller, dia jual below market 25-30 juga. Tapi rumah tu dia hancur sekali. Rumah tu ada anak-anak, lepas tu dia tak jaga rumah tu sampai 4 tahun, 5 tahun. Oh. Kalau I masuk rumah tu, dia macam rumah hantu. Rumah hantu, gelap, kemudian basah, anak-anak, kemudian dinding macam nak runtuh dah. So kalau you nak masuk, memang takut lah. Tapi ya, yang tu you boleh dapat bila market value 30 sampai 40. Tapi kena keluarkan kos yang lebih untuk baiki rumah tu lah. So, I tak nafikan memang ada, tapi kena carilah. Bukan selalu ada. Kalau ada, macam nanti cakap, dia boleh chop lah. Kena belilah. Betul tak? Kena beli lah. Ya, sorry. I pernah dengar Jong cakap satu rumah, pokok sudah ada lah itu rumah. Pokok sudah tumbuh dalam tu rumah tu. Ya. Pokok besar. Rumah, kalau dia rumah beli. tu, Yes. bukan luar tu. Di dalam rumah tu. Dalam rumah tu ada pokok tumbuh. Yang ni memang legend. Dalam rumah tu ada pokok. So, kalau lah sekarang I nak offer you lah, rumah tu I jual 20%, tapi tak ada pintu tingkap. Siapa nak beli? Kalau anda nak beli, sila tulis I. Okay. Kalau pokok tu musangking boleh Beli. Rumah tak ada tingkap pintu, tapi jual 70%, ada pokok tengah-tengah rumah, pasar semua tu, siapa nak beli? Sila tulis I. Siapa nak beli? Location mana? Sila komen. Edan nak beli. Lokasi Rawang. pokok musangking, durian musangking. Ada dalam tu. Siap package peninggu. Habis cakap open concept memang betul. Tak perlu aircon ke tu. Cara Yaman, betul tak? Kemudian boleh sidai baju dekat pokok tu juga. Tak perlu beli alat sidai juga.